Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi berhimpun bersama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 384. ثم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Barat mengubah pendirian terhadap program pembatasan kelahiran. Yang mana sekarang ini kita masih lagi membahaskan tentang bab yang menyatakan ataupun tajuk besar yang bertajuk menyekat bantuan kemanusiaan melalui proses pembatasan kelahiran. Bagaimana penulis kitab ini telah menyatakan kepada kita, golongan barat cuba untuk menganjurkan kepada negara-negara Islam supaya membataskan kelahiran di dalam negara mereka. Maka mereka telah menyelesaikan ataupun telah menyatakan kepada kita sebab-sebab yang menyebabkan perlunya proses ataupun program pembatasan kelahiran tersebut, sama ada daripada segi aspek ekonominya ataupun aspek kesihatannya. Konon-kononnya dengan banyaknya rakyat ataupun umat itu akan mendatangkan kesan kepada ekonomi dan kesihatan. Maka setelah itu, kata penulis kitab ini, bagaimana barat mula melihat kepincangan apabila kelahiran itu dibataskan. Maka tajuk yang ingin kita bahaskan pada malam ini, bagaimana barat mengubah pendirian mereka terhadap program pembatasan kelahiran itu sendiri, walaupun pada mulanya mereka lah yang melaung-laungkan supaya kita semua membataskan kelahiran tersebut. Maka hari ini pihak Kristen Barat mengakui kesilapan mereka setelah merasai dua perkara natijah dari gerakan pembatasan kelahiran tersebut. Jadi yang kata Barat ni dia cepat belajar daripada kesilapan. Itu yang kita pernah dengar pepatah menyatakan learn from the mistake, belajar daripada kesilapan. Sebab orang yang buat silap ni dia akan matang dalam kehidupannya. Sebab itu Tuhan Nabi bersebut al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan, atau kata Rasulullah. Yang mana artinya bahawasanya manusia itu tidak lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Sebab bila kita pernah melakukan kesilapan, maka ianya akan menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Jadi barat ni dia cepat belajar daripada kesilapannya. Ini antara kehebatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada bangsa barat tersebut. Berbeza dengan Melayu kita, betul tak? I'm sorry to say. Okay. Melayu ni sebab apa? Sebab dia mudah lupa. Okay. Dia jatuh banyak kali lah lubang tu, kan? Tapi dia lupa, kata lubang ni aku jatuh itu ni, jatuh pula dah. Okey, dia sedap dah bila jatuh lubang tu. Patut lepas tu jatuh pula dah. Contoh, dia berbeza dengan barat. Barat dia cepat matang. Okey,
Jadi walaupun program pembatasan kelahiran ni idea yang nak menjahanamkan umat Islam, dan idea yang telah dilakukan di dalam negara dia sendiri, tapi dia belajar di atas kesilapan yang dilakukan oleh mereka, yang mana mereka merasai dua perkara, iaitu natijah dari gerakan pembatasan kelahiran tersebut, maka mereka mula sedar dari kelalaian setelah mengalami masalah kekurangan penduduk. Dan abang kata bila dia membataskan kelahiran, berlakulah krisis kekurangan penduduk. Anak 2 orang nak jadi apa tu ya? Sebab apa? Bini pun seorang kan? Jadi nak abang kata tak ada apa-apa. So nak abang kata barat dia mengakui kesilapan tadi. Jadi ini yang berlaku kepada mereka. Maka kerajaan-kerajaan barat berusaha bersungguh-sungguh menambahkan keturunan dengan cara apa sekalipun. Setelah mana mereka merasai kekurangan penduduk tersebut, maka mereka melancarkan pula program untuk memperbanyakkan rakyat mereka. Walau apa jua keadaan sekalipun, bilangan kependudukan itu perlu ditambah ataupun perlu diperbanyakkan semula di atas kesilapan yang telah mereka lakukan ataupun yang telah mereka lakukan sebelum ini. Ini benda yang kita nak bahas pada malam ini. Jadi bila kita mengaji benda ni, mudah-mudahan kita juga berfikiran seperti mana keadaan yang dinyatakan oleh mereka. Sebab manusia ni tak ada siapa pun tak buat silap. Tapi selepas dia melakukan kesilapan, dia kembali ke pangkal jalan, mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kerana kita merupakan orang yang beriman dan beragama, maka kita teruskan perjuangan kita setelah mana kita pernah melakukan kesilapan itu tadi. Yang mana benda ni merupakan perkara yang terkandung di dalam agama Islam, tapi barat mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Kita Melayu lambat sikit. Okay? Bukan kata kita tak sedap, tapi lambat. Bukan senang nak bakar nak buang daki kakak, bukan senang. Kan? Parah yang jumpa 30 tahun dah belakang rumah tu. Nak gilak balik bagi jadi tajam, bagi jadi cantik. Oh, ngeri. Kena hantar foundry. Hang dok tonyoh dengan hang punya apa nama batu asam tak boleh pi mah. Hang tak gilak. Foundry dia buat lain, dia grand lain baru jadi. So kaedah kita lagu tu lah. I'm sorry to say. Kan? Tu yang dia ingat kapal layak. Contoh. Ni ada orang marah tu begini. Ya. Jadi di keadaan-keadaannya. Sebab apa? Dia tak boleh nak menerima perubahan. Melainkan generasi Y macam aku. Okay. Generasi Y ni orang yang beranak tahun 80-an ke atas, 70-an, 70-an tu generasi Y lah. Generasi yang sedang-sedang ada McD, sedang-sedang ada KFC, sedang-sedang ada Pizza Hut. Dia lain sikit. Okay. Ni tengok-tengok budu, tengok-tengok ikan keli. Tak apa payah lah sebab environment dia lagu. Okay. Cuma lah ni zaman dia lain. Anak kita kau canggih pula. Gajah 6 pun dah ada Android. Tak. Itu yang dia merepek terlajak pula lah. Sebab apa? Korban pembangunan katanya. Jadi ni keadaan yang berlaku kepada barat. Maka di Perancis, Jerman, Italy, Sweden, Yunnan dan England sudah berlaku perkara-perkara berikut. Apa dia? Yang pertama, pertubuhan yang berperanan menganalisa masalah kekurangan penduduk dan mengajar bagaimana melupakan idea pembatasan kelahiran. Oh dia. Padahal mula-mula mereka yang kempen supaya beranak sikit. Kita kena hadkan kelahiran. Okay? Menikah pun tak boleh ramai. Anak pun memang tak ramai lah dah menikah seorang. Sebab barat memang tak boleh poligami, betul tak? Fair tak apa. Yang tu tak tahu. Kita yang poligami ni boleh, tapi nak ada fair juga. Tu yang tension. Padahal boleh poligami, betul tak? Agama kita mengharuskan poligami. Tak, ada fair juga. Ni yang berlaku. Sebab apa? Otak pun otak barat. I'm sorry to say. Jadi apabila mereka menyedari kesilapan tersebut, maka mereka menubuhkan pertubuhan yang berperanan menganalisa masalah kekurangan penduduk. Pertubuhan ni kerja dia apa? Buat R&D, research and development, tengok apa masalah yang akan timbul apabila rakyat kita sikit. Dia orang buat kajian. Bahkan bukan sekadar itu yang dilakukan oleh mereka,
mereka mengajar pula bagaimana melupakan idea pembatasan kelahiran tersebut, walaupun mereka merupakan golongan pelopor di atas kempen itu tadi. So Nabi kata dia kempen pula, kita lah janganlah, siapa boleh beranak banyak beranak, nikah muda banyak lagi bagus. Ada kempen lah. Sebab apa? Dia dah tahu dah kesilapannya. Sebab benda ni dia bukan makan masa yang pendek, tapi dia jangka masa yang panjang. Impak dia tu lama, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Macam kita duk cerita kan, benda yang kita duk buat zaman kita lah ni, okay? Memang kesan dia tu bukan nampak esok, lusa dah, 10 tahun akan datang. Anak kita malas dah sembahyang tarawih 8, buat 2 rakaat je. Contoh 10 tahun akan datang lah, memanglah. Dah duk ikut hampa lagi lah, tunggu duk ada lagi kan? Tunggu pun tak ada, esok mau tahu. Cara kita yang tok-wan dulu 20 kan, pun buat 8 je. Contoh, nak bagi mudah nampak ya, dekat-dekat nak Ramadan dah kan. So impak dia bila 20 tahun akan datang, hanya memang beranak semayang 8 je ni. Tadi dia kata benda sunat lah, buah pun jadi ya, tak buat sunat. Dia buah-buah tu jangan. Ini kata kesan. Siapa yang mula? Kita. Boleh faham? Ini keadaan yang berlaku di Eropah. So pertubuhan ini ditubuhkan tidak lain dan tidak bukan nak mengkaji semula masalah yang timbul disebabkan kekurangan penduduk, dan mengempin ataupun menyatakan semula supaya kelebihan untuk memperbanyakkan kelahiran merupakan perkara yang lebih baik jika dibandingkan dengan membataskan kelahiran tersebut. Ini yang berlaku di sana. Kedua, pemberian ganjaran kewangan yang besar kepada sesebuah keluarga mengikut bilangan anak yang dipunyainya. Dahsyat. Bila keluarga besar, dia memerlukan kepada perbelanjaan yang besar. Maka kerajaan pula memperuntukkan pembiayaan yang besar bagi mereka yang memiliki keluarga yang besar. Sebab apa? Lu nak suruh beranak bagi banyak. Nampak? Yang kalau tak mau beranak banyak dulu sebab apa? Sebab krisis ekonomi bunyi pun. Kan? Tu yang beranak mai budak baru ataupun yang beranak baru dapat 200 kan? Inisiatif lah tu. Tasjek supaya apa? Beranaklah bagi banyak. Walaupun 200 itu sebenarnya tak cukup pun. Okey, habis tu Penang dia ada kempen anak emas, warga emas, lagi apa emas ni? Ibu emas lah. Ibu emas. Ibu emas ni maksud kata macam Indonesia lah pula. Ibu emas ni maksud kata si ulu rumah yang tak bekerja kan. Pak emas dah. Agak-agak bro. Okey. So nak kata apa? Kempen. Dulu tak ada apa betul ya? Dulu tak pernah dengar pun 200 dapat sebab beranak. Lah ada. Baguslah sikit daripada tak ada dulu. Ke depan, kuat-kuat bagus ya. Sebab apa? Idea yang boleh dilakukan oleh kita. Padahal dulu kita ada, kita tak pernah terfikir pun nak bagi betul ya? Yang anak habis dah. Contoh. Okay? Jadi ni benda-benda yang kita kena faham. Jadi orang yang memimpin ni dia kena fikir benda-benda lagu ni lah. Barulah ia akan diletakkan pada tempat yang sebenarnya. Ni tabung waktu PRK ya, lepas tu hilang entah ke mana. I'm sorry to say. Memanglah kita bukan nak dapat nama YB kawasan kan? Tapi ke depan kita bukan nak tahu. Sebab kita bukan tahu hidup kita ni nak jadi apa betul ya? Yang duduk depan aku ni ada ketua cawangan, ketua bahagian kan? Tak kira lah hambati apa pun. Okey, mai ke depan ni orang lantik calon ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Perangan. Permatang Perangan ni dun. Bila hang ditakdirkan Tuhan duduk dekat kursi tersebut, gunalah kaedah-kaedah idea yang kita mengaji ni untuk apa? Kepentingan rakyat kita, kepentingan orang yang berada di bawah kawasan kita. Ni sampai tak ada buat apa ni. Contoh. Okey, jadi ni benda yang dia sebut. Bagaimana kerajaan tadi memberikan ganjaran kewangan yang besar kepada sesebuah keluarga mengikut bilangan anak yang dipunyainya. Lagi ramai anak, lagi banyak peruntukan diberikan kepada dia. Tak mau beranak anak banyak ni. Ulun nak tunggu ni. Sebab apa? Anak lagi banyak, ganjaran lagi banyak. Di Perancis contohnya, bekas Perdana Menterinya Giscard d'Estaing menyeru rakyat Perancis memperbanyakkan kelahiran
dan menetapkan pendapatan bulanan sebanyak $830 untuk setiap orang anak. Oh, seorang anak sebulan dapat $830. Ni masa ni tak pakai euro lagi, betul tak? Okey. Lah euro dengan kita 1 euro sama dengan 7 ringgit lah. Aku pun tak ingat dah currency. 5 ringgit lah ni. 1 euro sama dengan 5 ringgit. Kan Arab sah 830. Kita ambil lah euro berpira. Kan kali dengan 5. Seorang anak. Kerajaan peruntukkan untuk orang yang memiliki anak tersebut. 4,000 lebih anak like that lah. 5,000 lah cicai-cicai biar. Okay. So nak hapak kata bagaimana kerajaan support golongan-golongan yang memiliki anak yang ramai. Ada anak bagi. Bagaimana kaedah dia? Kena kaji ya balik. Okay. Macam beri pula kan. Kaedah dia lebih kurang betul lah. Kira ada lah connection dengan negara kita ni. Ni dia bagi bulan bro. 2 tahun. Betul elok sikit kita duduk ngaji ni. Dia habak kata bulan ini. Buah yang duduk cerita kat kita ni buah bulan. Bukan buah tahun. Buah tahun boleh lah. Tu pun kita aku tak ada beli. Bawa duit habis dah beli rokok. Okay. Di Jerman Barat contohnya. Mereka membayar $108 untuk anak ketiga dan $540 untuk anak yang keempat. Nah, apa kata bila anak kau banyak, kau meningkat. Anak ketiga bayar $108. Untuk anak yang keempat bayar $540. Manakala di Spanyol pula, General Franco menghadiahkan hadiah bapa misali kepada seorang peladang Spanyol yang mempunyai 21 orang anak. Bismillah, Masya Allah. Kita ada sini umur anak sampai 21. Sebelah ada sebelah. Oh, aku sebelah tau. Aku nombor 10. Ada sampai sebelah sini. Ada okey, tak ada. Macam biasa aku kenal. 21 orang anak. Ibu satu je tu. Bayangkan kalau dia 4 ibu. Mau tahu. Ni makcik-makcik semua kena understand ni. Dia kata ustaz, kami faham dan tu. Tapi jangan duk kempen sangat. Kami bukan tak faham, tapi hati ini masih lagi belum kuat untuk menerimanya. Biasa. Okay. Sebab benda tu harus dia betul tak? Ni apa nak paksa ayah bini nak nikah lain agak-agak. Kan? Jadi ni benda yang kita kena faham. Sebab itu agama kita ni dia atur cantik dah. Tu yang saya sebut, orang yang boleh berpoligami ni gifted daripada Allah Taala. Geti. Allah Ta'ala pilih dia. Insan-insan pilihan. The chosen person. Cuma kita Tuhan tak pilih lagi kan. Kalau Tuhan pilih, sopan Tuhan boleh. Tak payah kalut bro. Sampai masa InsyaAllah nikah dah kan. Jadi nak apa kata ni, benda yang kita kena faham, bagaimana kempen yang dilakukan oleh Barat untuk memperbanyakkan semula kelahiran dengan memberi inisiatif kepada keluarga yang memiliki bilangan anak yang ramai. Manakala di Rusia dia kata, Majlis Tertinggi Soviet telah mengeluarkan satu undang-undang memberi hadiah medal kepada ibu-ibu yang melahirkan sebanyak mungkin anak. Nak abang kata dia bagi appreciation, satu penghargaan kepada orang-orang yang anak ramai. Kita anak ramai, tidak awal jabatan. Contoh, ngeri yo. Tu tengah rumah kayu-kayu anak 8. Okay. Kalau macam kes kami di Zakat Pulau Pinang, ada satu yang kami jumpa di belah daerah saya sebut lah kan, dia pergi cari jenuh aku. Okay. Dia punya rumah dia 4 segi lah. Bukan apa nama, plastik biru tu lah. Plastik biru je rumah dia. Dululah sebelum dapat bantuan. Okay. Rumah sebelum dengan rumah selepas lain lah. Anak 8 pun. 8 ke 10 lah. Bekang tu tu terang plastik biru. Sambil-sambil tu kan, bayangkan kalau banglo biru. Ni benda-benda yang kita kena understand. Tapi kita orang mengaji, kita tak galut. Sebab apa? Anak ni rezeki daripada Allah. Tadi habis tu kita orang Islam ni, kaedah kita tu kena. Ada orang usaha retiak anak-anak tak dapat. Ada orang sambil-sambil ingat tak lekat, rupa-rupanya kena pergi buat pula dah buku merah. Nurse pun sampai kata amboi macam anak itik pulang petang Yang kata nurse pun diam. Bukan anak pula, aku yang nak pula kan. Jadi nak apa kata benda tu rezeki. Tapi kaedah dia ni benda yang kita kena faham. Sehingga kan Barat terpaksa memberi inisiatif ataupun memberi penghargaan. Sebab apa? Nak kempen balik
supaya rakyat dia melahirkan masyarakat ataupun memperbanyakkan rakyat dia. Kerana apa? Mereka telah tersilap langkah dengan menganjurkan supaya dihadkan kelahiran tersebut. Mereka juga mengeluarkan undang-undang melarang rakyat mengambil pil-pil pencegah kehamilan dan memberi cuti panjang kepada wanita yang mengandung. Nampak? Nah, abang kata mereka juga yang mula-mula keluar pil-pil pelancang ni, yang diekspor masuk ke dalam negara-negara umat Islam. Lepas tu mereka sendiri tak buat benda tu, kita masih mengekalkan kaedah yang sama. Bahkan mereka memberi cuti kepada apa? Kepada ibu-ibu yang mengandung. Sebab orang perempuan ni mengandung, dia saja yang tahu. Kita tak tahu. Kan? Kita duk kira cakap pandai lah, betul tak? Kan? Dia dengan nak bawa dia lagi, perut dia lagi, ngeri. Anak try boleh ha? Ambil batu 1,5 kilo, buah kat tengkuk, jalan. Tak pun ikat kat perut. 9 bulan 10 hari bro. Dah cakap pandai kan? Nak rasa lah. Tu pun hakikat dia tak sama pun perasaan tu. Habis tu nak tengok kehebatan perempuan ni bila? Waktu dia bersalin. Tu nyala ni bila isteri kita bersalin, kita boleh masuk kan? Tu pun tengok juga laki cak ayam ke tak? Kalau cak ayam tak masuk. Tak mati guna-guna. Nes pula buat gempak. Jangan sampai kami angkat cik sudah. Ular dah. Tu yang tak mari tengok. Masuk tengok macam mana bini kita bersalin. Masa tu baru hantau langit ni tinggi rendah. Okay. Sebab apa? Keperintahan yang dilakukan oleh mereka, pengorbanan. Memanglah benda tu fitrah, Allah Ta'ala bagi dekat mereka boleh. Tapi kita ni kena menghargai apa pengorbanan yang telah dilakukan oleh mereka. Ni benda kita kena faham. Sebab kadang-kadang lelaki cok kodok ni dia bukan erti. Kan? Sebab apa? Sebab dia rasa ada fitrah hang lagu tu. Buat lah. Cewa. Memanglah fitrah perempuan ni beranak. Tapi kita sebagai lelaki ni apa salahnya menghargai perkara tersebut? Itu juga daripada nafkah batin yang perlu kita faham. Apa dah? Kasih sayang. Lu nampak nafkah batin ni seks kan orang lelaki aku pening. Padahal kasih sayang, ambil berat, understanding, tu batin lah tu. Perasaan mah. Boleh faham? Ni duk nampak menantang tu ya. Tu yang pantang lepas, nanu kuat, nyanyi kuat, kopi kuat saja. Padahal tak kuat terawan pun. Ni benda-benda yang kadang-kadang kita orang lelaki misunderstanding. Saya bercakap untuk diri saya dan juga kepada tuan-tuan khususnya dan perempuan secara amnya. Sebab orang perempuan pun kadang-kadang lelaki tu dah bagus. Dia tu pula mengadang-adang lebih. Dia tak tahan tu dia. Lelaki ni kira habis cerita, habis modal ya. Jujurlah sayang modal. Kan? Tapi dia tak kena situ lah. Susah juga kadang-kadang hidup ni. Jadi benda-benda ni semua memerlukan kepada understanding antara kedua belah pihak. Okay? Sebab itu dia sebutkan kita bagaimana mereka memberi cuti panjang kepada wanita yang mengandung. Sebab bila mengandung ni dia alahan. Dia macam-macam Takkan semua berkata tak tahu bini ada belakang tu ya. Cuma kita tu nak merasai, nak memahami ataupun tidak, itu sahaja. Okay? Sebab dia punya hormon tak stabil, tambah-tambah dekat-dekat nak beranak tu kan. Macam-macam passion. Apa ada? Jadi ini semua benda yang kita kena faham, yang dititik beratkan oleh pihak barat. Itu yang kita lah ni pun bagi cuti 3 bulan kan. 90 hari kan selepas bersalin. Okey tu. Sebab apa? Menjaga wanita tersebut. Maka Khursef pernah berkata, siapa dia Khursef ni? Balik cari ya, Pak Imam Rasul dia letak gini tengok belakang. Dia kata jika ditambah 100 juta penduduk kepada 200 juta penduduk yang sedia ada sekarang, bilangan ini masih belum mencukupi. Nak kata depa ni geng-geng Soviet Dia kata lah, rakyat dia ada 100 juta lah ni. Kawan-kawan. Rakyat dia ada 200 juta dah sekarang. Kalau ditambah 100 juta lagi pun rakyat Soviet ni masih tidak mencukupi. Nampak? Itu yang dinyatakan oleh Khrushchev. Tuan-tuan boleh cari dalam Wikipedia siapa amat ni. Maka kerajaan Yunan pula memutuskan untuk memberikan ganjaran kewangan kepada setiap ibu bapa yang mempunyai anak yang ketiga dan seterusnya. Nak kata inisiatif di Yunan, anak yang ketiga dan ke atas akan mendapat bantuan kewangan. Takat anak 1, 2 tak ada apa. Dia mesti 3 dan ke atas.
So nak dapat bantuan kerajaan, mana kena lebih daripada 3. Itu antara cara mereka nak menarik minat supaya rakyat dia memperbanyakkan kelahiran. Manakala Menteri Dalam Negeri Britain pada tahun 1943 pernah mengucapkan, ni benda ni berlaku semua, Malaysia tak merdeka lagi. Faham? Benda dia cerita kat kita ni, Malaysia pun tak merdeka lagi. Nak kata mereka dah melalui proses tersebut dan dah melihat akan kesilapan mereka, and then memperbetulkan kesilapan tadi. Lepas itu modus operandi yang sama dilemparkan ke dalam negara umat Islam selepas daripada kemerdekaan mereka. Pada hari 1943 kita ada perang dengan Jepun ni, Jepun 1942 kan. Perang dunia kedua. Kan? 1943 ni baru lepas perang ya. Kita mana merdeka lagi masa tu. Jadi nak habaq kata mereka telah melalui proses tersebut. Yang mana Menteri Dalam Negeri Britain tahun 1943 pernah mengungkapkan, apa katanya? Jika Britain suka menjaga tarafnya di masa kini dan bergerak ke arah kemajuan dan perkembangan di masa hadapan, maka sewajarnya anggota setiap keluarga bertambah 25% sekurang-kurangnya. Ya, tak. 25%. Nah, apa kata dia kata kalau Britain betul-betul nak menjaga taraf dia sebagai antara kuasa besar dunia pada ketika itu. Itu yang dia boleh menjajah kita yang sama waktu dengan jam tu. Dia boleh menguasai dunia. Nah, apa kata kena tambah bilangan keluarga 25% untuk mengekalkan taraf kedudukan mereka di mata dunia ataupun nak mengekalkan kekuatan mereka. Sebab apa? Sebab bila rakyat ramai, barulah ada kekuatan yang hebat. Barulah tentera pun banyak. Kan? Kita mau jadi tentera. Tentera ada. Itu pun jenuh adline. Itu pun jenuh penat gaji. Kan? Itu pun tak mau. Mula-mula sign. Lepas tu cancel. Okay. Itu yang kadang-kadang masuk tentera dia. Tapi tak ada nak pencet pun. Tak mau sambung kontrak dah. Contoh. Ada orang eksibis ni. Semua eksibis lega. Kata saya cakap dia dah. Saya salah seorang. Mana pun tahu kan. Okay. Mula-mula semangat dah nak jadi tentera dia. Lepas itu tak ada nak tunggu pencet pun. Berhenti. Sebab tak tahan. Tu orang yang dapat memang well trained punya trainingnya. Kita lagi yang tak mau. Jadi nak habaq kata ini yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Britain. Yang ketiga dia kata antara benda yang dilakukan untuk menggalakkan kelahiran tersebut, pengisytiharan undang-undang melarang mempelajari kaedah pencegahan kehamilan. Itu dia. Nak abang kata mereka buat satu rombakan yang mana undang-undang mengisytiharkan tak boleh dah mempelajari kaedah pencegah kehamilan di negara mereka ataupun di barat, di Perancis, di Jerman, Itali dan yang sama waktu dengannya pada ketika itu. Tak boleh mengaji lah cara nak menghalang daripada tidak mengandung ataupun hamil. So kaedah dia apa? Untuk menambahkan kelahiran. Sebab bila tak boleh mencegah kehamilan, maka dia akan hamil. Maka bila hamil akan menambahkan zuriat ataupun memperbanyakkan rakyat. Jadi undang-undang terus digunakan pakai oleh mereka supaya tak boleh dah mencegah kehamilan tersebut. Bahkan mempelajari kaedah pencegahan kehamilan juga sudah tidak boleh lagi diajar. Manakala yang keempat, penumpuan kaum wanita terhadap rumah tangga dan meninggalkan kerja mereka semata-mata untuk menumpukan kepada melahirkan anak. Dalam masa yang sama, pemuda diberikan sejumlah besar hadiah di atas nama hutang perkahwinan. Nak abang kata apa ni? Dia nak suruh orang perempuan ni fokus kerja dia di rumah, jaga anak-anak, mendidik anak-anak. Ni maksud dia. Bahkan orang-orang muda mereka lelaki ni pula yang mana nak kahwin, dipermudahkan urusan perkahwinan dengan diberi hadiah atas nama hutang perkahwinan. Kayak macam apa nama? PPZ, bukan PPZ. PPZ kan tu? Wilayah Baitul-Mal Kuala Lumpur buat. Bukan PPZ putih. Okey, yang agih tu wilayah yang mana dia buat perkahwinan beramai-ramai. Okey, tapi dia taklah sponsor semua. Hanya mas kahwin apa semua pengantin tu kena cari ya. Cuma dia buat apa nama majlis perkahwinan beramai-ramai itu under dia lah. Sebab apa? Nak memperbanyakkan perkahwinan dan kelahiran. Bini tak sampai level 2 ni. Jangan tu kata lu KL buat dah takkan bini tak bagus dah. Sabar sah. Nak kalau pergi mana?
Dia tak apalah kutip setun ratus juta. Sekali kutip 250 juta. Sekali kutip 240 juta. Okey. Penang 70 juta pun jenuh kutip. Tu pun ada yang dalam masjid ni tak bayar ni. Contoh. Dia kata saya bayar sendiri, tak percaya kat zakat Pulau Pinang. Pula tang minta pandai dia cari. Antum pun tak faham. Betul tak betul? Mentaliti orang kita tang bayar kadang-kadang tak percaya. Tapi tang nak minta zakat dia percaya pula. Kan? Saya tak pegang zakat pendapatan ni wajib Ustaz. Lepas tu hendak zakat tu agak dia buat. Dia bukan pernah tanya ni zakat pendapatan ke zakat badi bagi saya. Mana pernah tanya? Dapat cek. Terima kasih. Amboi. Ni orang panggil orang-orang yang pentingkan diri sendiri. So tuan-tuan jangan masuk kategori ni. Okay. Kita kategori kalau betul kita layak, kita wajib bayar, kita bayar. Kita layak untuk menerima zakat, kita ambil. Tak ada masalah. Sebab apa? Hak kita mengikut kaedah yang sebenarnya. Jadi nak abang kata, apa yang berlaku di KL belum tentu berlaku di Penang. Apa yang berlaku di Penang kadang-kadang tiada di KL. Sebab pentadbiran zakat ini berbeza mengikut negeri. Kita bukan federal. Beda aku tak kena transfer PKL. Lewat untuk Penang ialah. Sebab apa? Kita state. So bila state nak berapa? Lewat untuk ni. Okay? Jadi ini benda yang kita kena faham. Bagaimana mereka memberi hadiah, memberi ganjaran, memberi kelonggaran kepada perempuan. Untuk apa? Menggalakkan supaya memperbanyakkan kelahiran. Begitu juga dia kata, kenaikan cukai kepada orang yang tidak berkahwin atau orang yang berkahwin tetapi tidak memperolehi anak. Wih, ngeri. Siapa tak kahwin cukai tinggi, tak pun nikah anak tak ada cukai tinggi. Sebaliknya dia kata, menurunkan cukai kepada yang mempunyai keluarga yang besar. Yang ni tak tahan ni tu. Kita ni ikut ya, anak bapa pun cukai serupa ya. Lepas tak zakat pun jangan serupa ya Ustaz. Tak tahu lah. Padahal barat dia boleh buat. Siapa yang tak kahwin cukai tinggi, siapa yang menikah antara anak cukai tinggi, tapi siapa yang kahwin, yang ada anak, cukai dia rendah. Ni benda kita boleh semak dalam masjid lah. Sebab apa? Kita bukan orang yang boleh menggubal ataupun menukar undang-undang tersebut. Aku pun boleh pokok ya sebenarnya. Bukan boleh ubah dasar pun. Tapi nak abang kata ini kehebatan barat. Ini keadilan yang dilakukan oleh mereka. Sebab itu mereka hidup dalam keadaan seperti mana yang kita tengok. Hebat, maju, moden dan yang sama waktu dengannya. Sebab apa? Mereka mentadbir berlandaskan kepada apa yang dituntut oleh Islam. Walaupun mereka tidak Islam. Ini kaedah yang sebenar. Okay. Jadi ini benda-benda yang menyebabkan mereka hebat. Karena apa? Mereka mengikut kaedah yang sepatutnya dilakukan oleh setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasul. Keenam, pengisytiharan undang-undang jenayah yang boleh mengenakan hukuman kepada orang yang menyeru ke arah pembatasan kelahiran selama 1 tahun dan denda kewangan. Celah-celah tu kok siapa duduk kempen supaya jangan kahwin, dak pun duduk kempen supaya jangan beranak banyak, dapat kat depa boleh denda setahun penjara dan juga apa? Dia denda selama 1 tahun dan denda kewangan. Okey. Nah, abang kata dia denda orang yang menyuruh supaya menghakkan kelahiran tersebut. Dahsyat ini. Nah, abang kata penggubalan undang-undang yang hebat. Siapa yang menyeru ke arah supaya tidak beranak, pembatasan kelahiran, dia akan didakwa. Kita kalau menyeru lagu tu, pucuk dicinta ulang mendatang. Orang mengantuk disorongkan bantal lah. Padahal di sisi mereka, ia yang merupakan satu kesalahan. Artinya bila kita masuk Singapura contohnya, Singapura, pinggang tak boleh makan. Ada jual cingguan di Singapura? Tak ada. Hang bayangkan pinggang pun tak boleh jual. Ya. Masuk Singapura macam mana keadaan dia? Ada macam kita masuk Singapura kepada Pulau Pinang? Tak ada. Keadaan dia jauh berbeza. Kebersihan dia lebih hebat jika dibandingkan. Sebab apa? Penguatkuasaan undang-undang. Okey? Begitu juga mengubah struktur dalaman bangunan. Orang-orang Eropah tidak lagi membina apartmennya yang mengandungi 1 bilik, 1 ruang tamu. Sebaliknya mereka telah membina apartmen yang mengandungi 3 bilik sekurang-kurangnya. Padahal ini kaedah Islam. Islam nama rumah paling tak ada pun 3 bilik. Bilik mak ayah, bilik anak lelaki, bilik anak perempuan. Itu kaedah. Okey.
So kita ada lagi ya projek perumahan kita yang jenis tak ada 3 bilik ni. Kalau tak ada okey lah. Okey, pokok ada 1 bilik ya, lepas tu kita dapur, lepas tu ruang tamu sikit. Kaedah tak kena. Sebab kalau ikut kaedah Islam, rumah sekurang-kurangnya 3 bilik. Tak kira lah bilik tu kecil ke bilik tu besar, depend on kuasa rumah kita lah. Yang penting bilik tu ada. Ni rumah punya besar, bilik juga tak ada. Okay. Jadi nak abang kata apa yang dilakukan oleh mereka hakikatnya benda yang ada di dalam agama kita. Habis tu dia rancang habis semua. Benda tu berlaku sebab apa? Ni supaya anak boleh ramai, supaya keselesaan keluarga yang memiliki anak yang ramai itu terjaga, terjamin dan yang sama waktu dengannya. Adakah kata penulis kitab ini pemerintah umat Islam mengubah dasar mereka yang menggalakkan pembatasan kelahiran? Dia kata ada dah di kalangan pemerintah umat Islam yang dah mengubah dasar tersebut. Yang mana pada mulanya mereka juga mengikut dasar pembatasan kelahiran tadi. Sedangkan Barat telah pun mengilrahkan dasar tersebut. Adakah kita ni pemerintah umat Islam juga membuang dasar yang sama? Atau mereka masih terus berjalan di atas jalan yang salah itu? Rasanya kita tak ubah dasar lagi betul. Kita masih lagi ada juga kempen-kempen pembatasan kelahiran ni. Especially bila orang perempuan tu berumur sikit, umur 40 kan. Umur 35 lah ni pun kalau mengandung letih lah. Tambah masuk umur 40, tanya makcik-makcik dia tahu orang belakang tu, tanya bini kita, umur 50 suruh tak kena, mau tahu. Kan? Dan sampai klinik ya, mau tahu. Okay. Satu tazkirah tanpa dipinta akan diberikan. Tak percaya tanya. Okay. Padahal benda ni bukan satu perkara yang salah. Lagi dia boleh beranak lah. Sebabnya bagi itu Allah Ta'ala jangan takut siapa. Tapi demi kesihatan konon-kononnya, beranak pun tak boleh keluar ke pintu, kena keluar ke tingkap. Sebab apa? Umur 45 orang punya pun pula dah. Dia kata nak push tak larang. Tak tahu kadang-kadang aku pun pening juga lah dengan teori-teori sains. Okay. Cuma apa yang kita kena yakin, apabila Allah Ta'ala menganugerahkan rezeki itu kepada kita, maka adalah kaedahnya Allah Ta'ala akan selamatkan dia untuk kita menjaga amanah tersebut. Habis itu kita mengaji Quran, Tuhan cerita tentang Nabi Ibrahim. Nuh, bini mana umur berapa puluh. Nabi cerita tentang Nabi Zakaria. Mana umur berapa puluh. Tua-tua belakang. Cerita tua tu. Cerita Nabi Zakaria, bini dia bukan kata tua, bahkan mandui tu. Kita mengaji tafsir kan? Semua bekas mengaji kan? Nabi kata bagaimana Allah Ta'ala mengizinkan dengan kehendak Allah Ta'ala bini Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya. Padahal usia dah tua, bukan dekat tua, mandui tu ikut kaedah tak boleh beranak. Tapi Tuhan nak bagi beranak semua tu. Tapi bila kita tak nampak benda tu yang kita pun takut no. Sebab kita pun otak selut juga pegang kepada teori-teori sains konon-kononnya yang tak mampu memberi apa-apa bekas tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tahu Ustaz cakap benar ya, tak kena kat Ustaz. Dia bukan masalah kena tak kena, dia masalah akidah. Okay. Habis tu bila akidah kita ni tak betul, tu yang makan Panadol pun syirik. Duk nampak Panadol tu yang membaikkan sakit kepala kita. Kan? Kelang-kelang Panadol dia kata dandan segar kena pula Panadol sama cerebral. Aku nak sebut betul ni. Okay, anti apa? Activas. Dia kata dandan dia Ustaz, boleh buka pula pun jatuh elok ni. Kan? So nak abang kata tak syirik lagi. Syirik. Sebab nampak Panadol yang memberi bekas. Dah nampak Allah Ta'ala. Ini kaedah yang kita kena faham ni. Okay. Tapi itu akal ni tidak mampu untuk sampai kepada Allah, melainkan hati yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebab fikir akal tak boleh pergi. Tambah-tambah pula cerita bab-bab beranak tua-tua semua ni betul ya? Ngeri. Jadi ini benda yang kita kena faham. Andai kata benar kata penulis kitab ini, terdapat masalah disebabkan pertambahan penduduk, merawatnya bukanlah melalui kaedah yang telah gagal menemui matlamatnya selama ini. Sebaliknya di sana banyak terdapat penyelesaian yang bermanfaat. Inilah yang ingin kami terangkan.
Dia kata sebenarnya kalau betul lah, dia kata masalah disebabkan pertambahan penduduk ni, maka kaedah untuk merawatnya bukan seperti yang telah dinyatakan oleh apa yang dinyatakan oleh Barat tersebut. Dia ada kaedah lain yang akan dilakukan berlandaskan kepada apa yang telah diatur, diajar oleh agama kita. Ni benda yang penulis ni nak cerita. Apa dia? Penyelesaian sebenar masalah pertambahan penduduk di dunia Islam. Masalah perkembangan ataupun perkembangan penduduk di dunia Islam tidak mungkin diatasi dengan membataskan kelahiran. Dia kata kalau ikut kaedah dunia Islam ni, masalah bertambahnya penduduk ni kita tak boleh buat untuk mencegah pertambahan tersebut dengan membataskan kelahiran. Itu maksud dia. Ia bukanlah jalan penyelesaian hakiki. Sebaliknya ia menambahkan masalah sedia ada kepada dunia Islam itu sendiri. Kalau kita nak cegah ataupun kalau kita nak halang pertambahan penduduk berlandaskan kepada pencegahan kelahiran tadi, dia akan memberi kesan yang lebih teruk kepada dunia Islam itu sendiri. Dunia Islam sangat berhajat untuk menambah kelahiran penduduknya kerana keadaannya yang sedang bertembung dengan kekuatan-kekuatan dunia. Nampak? Nah, abang kata memang kita kalau ikut kaedah memerlukan rakyat yang ramai. Sebab apa? Kita nak berdepan dengan musuh-musuh yang ramai. Itu makna dia. Itu maksudnya penulis dia nak cerita. Sebab itu daripada hadis-hadis yang kita baca, ayat-ayat Quran yang telah dinyatakan oleh penulis ini, bagaimana Nabi bergembira dengan rakyat ataupun dengan umat yang ramai. Itu kaedah yang Nabi dah hafal dekat kita. Tapi Barat dah mengetahui kelebihan tersebut dan mengatur satu strategi untuk menjahannamkan apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjajah Zionisme berada di tengah-tengah jantung dunia Islam. Nampak? Israel duduk di tengah-tengah negara-negara Islam di Timur Tengah. Penjajah komunis pula berada di tepinya dan sedang bergerak ke tengah. Mereka berjaya meruntuh sama sekali Afghanistan dan sekarang sedang berusaha memerangi Pakistan. Ni apa yang penulis ni tulis waktu zaman ni, tahun 80-an ni, dia tulis kitab ni. Dia amat terang-terang bagaimana kewujudan negara Israel di tengah-tengah jantung negara umat Islam. Kita pun tahu dia. Kalau negara-negara Arab tu bersatu, pakat ludah seorang sekali, tenggelam Israel. Tapi dah tak bersatu. Jadi seperti mana yang ada. Tu yang sanggup bom segala border di antara Gaza dengan Rafah, Gaza dengan Mesir, sepadan Rafah tu. Padahal yang duduk di Gaza tu satu bangsa dengan dia, seagama dengan dia. Tapi sanggup dilakukan perkara tersebut. Sanggup menggantung 529 orang ikhwanul muslimin. Padahal itu saudara seagama dengan kita. Ini yang disebutkan kita ni. Okay. Yang mana dia kata mereka berjaya. Dia kata dekat sini komunis pula berjaya. Dia kata meruntuhkan sama sekali Afghanistan dan sekarang berusaha memerangi Pakistan. Israel dan Rusia pula sedang menambah kelahiran penduduknya melalui apa cara sekalipun. Israel dan Rusia. Israel memang menambahkan keahliannya. Sebab itu mana-mana Yahudi yang ada di serata dunia dipanggil balik untuk menetap di Israel. Tu kalau kita nak tahu. Padahal Yahudi ni ada berapa juta ya di dunia ni. Bukan ramai pun buat Yahudi ni. Hanya memang yang berfahaman Zionis ataupun tidak. Sebab Yahudi ni pun ataupun kita panggil Yahudi no? Dia ada 71 kumpulan. Kita dah mengaji dengan kitab yang cekak Ahlussunnah wal Jamaah tu. Yang Nabi sebut akan terpecah Yahudi kepada 71, Nasrani kepada 72, Islam kepada 73. Yahudi itu sendiri ada 71 kumpulan. Yang ekstrim banget ni Zionis tu, yang berpegang kepada Talmud, apa yang dinukilkan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Bukan sekadar berpegang kepada Old Testament, bahkan ada Talmud di tangan mereka, yang mana Talmud itu tadi merupakan catatan-catatan, idea-idea pendeta-pendeta Yahudi, bahkan ditopak pula dengan 24 protokol Zionis untuk menguasai dunia. Itu yang kata Dajjal tu. Jadi nak habaq kata ini yang berlaku sekarang ni. Bagaimana Israel dan Rusia, kata penulis ini, telah pun sedang menambah kelahiran penduduknya melalui apa cara sekalipun. Maka dari itu dia kata,
kita umat Islam malah wajar menjaga kelahiran penduduk kita, mengaut, menyediakan dan membangkitkannya sehingga kita dapat menghadapi kekuatan-kekuatan taghut tersebut. Nah, abang kata sewajarnya kita orang Islam lebih bersedia di atas perkara tadi. Lagi ramai, lagi bagus. Sebab kaedah kekuatan ni daripada segi adat dia, banyak akan menguasai yang sikit. Itu adat. Boleh faham? Nah, habis tu Melayu sebut bersatu, kita teguh, bercerai, kita roboh. Nah, abang kata bila ramai ni, dia akan menguasai. Dia akan jadi kuat. Itu maksud dia. Dari segi adat memang lagu tu. Tapi perkara yang mencari adat berlandaskan kepada apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan-kumpulan yang kecil yang mampu mengalahkan kumpulan-kumpulan yang besar dengan izin Allah Ta'ala. Itu benda yang mencari adat. Bagaimana Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dan pertolongan dia. Sebab itu kita dah mengaji akidah kita golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tak berpegang kepada usaha dan ikhtiar kita, tetapi kita hanya berusaha dan berikhtiar. Pergantungan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan golongan Qadariyah dan kita juga bukan Jabariyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. So kaedah hukum adat kita ikut cara adat. Dah memang ramai ni akan menentukan majoriti. Hang tipu undi hantu pun takkan menang. Contoh ketiga. Tapi dah memang tak majoriti lagi. Okey. Otak slow. Habis cerita. Tu yang dia topak ni macam biasa. Tambah pula blackout sikit, jangan boleh. Okey. Tu yang Turki Erdogan menang 98% tu. Sebab apa? Salah satu punca dia apa? Tak ada blackout. Ni benda yang kita kena understand. Okey, ini keadaan dia. Jadi disebut terang-terang dekat kita. Maka berhubung penyelesaian masalah penduduk cukup banyak, antaranya yang pertama, menambahkan cara-cara penghidupan dan memperkembangkan sumber-sumber alam. Jadi dia kata cara untuk menyelesaikan masalah penduduknya ramai ni bukan menghadkan kelahiran. Bahkan kita boleh buat antaranya apa? Tu menambah cara-cara penghidupan dan memperkembangkan sumber-sumber alam. Macam mana? Untuk menambah cara-cara penghidupan, usaha positif mestilah dilakukan. Yang ni yang boleh buat siapa? Pemerintah ialah. Kita bukan boleh buat pun. Tapi teori ni boleh datang daripada ilmuwan-ilmuwan, orang bijak pandai, think tank yang berada di keliling pemerintah tersebut. Sumber-sumber alam yang ada pada hari ini perlu dimonopoli sepenuhnya, di samping mencari sumber-sumber rezeki yang baru. Nah, abang kata apa yang ada ni kita monopoli, bahkan cari perkara-perkara yang baru. Tentunya bila main dasar ekonomi baru ke Melayu ni sebab sikap dia tu. Tentunya ekonomi tak boleh pergi dia. Sikap bangsa kita, I'm sorry to say, because I'm also a Malay. Aku bukan mamak lah, Melayu. Okay. Nah, walaupun hidup tinggi sikit berapa, tapi Melayu. Okay. Jadi nak abang kata kita ni masalah kita apa? Sikap. Padahal bukan tak ada bantuan perniagaan. Mara ada, tekun ada, zakat ada, ICU ada, Berda ada. Apa lagi mau? Amanah ikhtiar lagi ku atas lagi woi. Bank Persatuan, Bank Pembangunan ku lagi bubuh biar apa? Berlambak sebenarnya kalau nak ikut kaedah nak bantu orang Melayu menjaga ni dia. Tapi ku sangka akan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Enjin bot yang ku beri, enjin bot yang dijual tak tahan. Enjin bot kita bagi free, jual. Betul macam mana kita nak bantu? Cuba tuan-tuan fikirkan. Bila sikap tak boleh berubah, habis cerita mah. Kan? Hang tak belajar pada kesilapan, lepas tu nak kaya cepat. Melayu punya style mesti nak kaya cepat dia. Habis tu bila pak mati, adik-beradik semua fikir macam mana kita nak jual tanah ya. Cincai sungguh lah. Bukan duk fikir macam mana kita nak beli bagi tambah tanah ayah kita. Ada fikir? Tok Wan saya pesan dulu, hampa ke depan ni tanah lori boleh beli. Tanah macam aku tinggal ni tak boleh beli. Betul dia rupanya. Tak tahan dia. Tanah lori kita boleh beli, lori-lori boleh tak? Sebab apa? Tanpa nak buat rumah kita. Kan? Kita nak beli tanah macam dia tinggal, tak boleh beli. Tanpa tanah pun nasi gelugok ni, kau tahu.
Jadi nak habaq kata, ini sikap kita. That's why kita tak boleh pergi ke mana. Kita tak cerita lagi ketiga budak hitam punya style, Melayu punya style dia. Habis apabila kita tak berpegang kepada agama. Ini yang disebut kat kita. Bagaimana kita kena memonopoli sumber yang ada, lepas tu cari pula sumber-sumber rezeki yang baru. Permukaan bumi umat Islam kaya dan subur. Indonesia kerja dekat Malaysia, boleh buat kontraktor, boleh renovation rumah. Kontraktor kita buat daya, tapi teradu ada. I'm sorry to say, boleh fikir buat rumah tiang elektrik duduk dalam tengah-tengah rumah. Wih, ngeri bro. Kalau aku cerita aku rasa biar betul Ustaz, takkan ada sampai tengah ni. Nak suruh aku tunjuk siapa? Lepas ni takkan nak sebut dalam kuliah, tak apa dah. Dia kata kontraktor Melayu sampai tengah tu pun nak jadi kontraktor juga. Lepas tu dia tak kira. Yang mana boleh sap dia sap, yang mana boleh tangkap dia tangkap. Yang dia kira apa? Duit. Dia kata abang bagi duit sikit kot. Duit sikit saja aku mula. Kita pun bagi duit ingat boleh settle kan? 3 minggu tak apa barang tak main. Ngeri. Tuan-tuan semua lebih berpengalaman daripada apa yang saya cakap dia. Sebab apa? Tuan-tuan buat rumah awal pada saya, tuan-tuan tangguh tanah awal pada saya. Kita tak habaq kata semua, tapi kebanyakan yang kita jumpa lagu tu, bukan semua lagu tu, ada yang bagus. Hanya memang ikut kaedah Islam memang ada, tapi nak kira tu kita tak tahan tu. Sebab yang ada semua kadang-kadang teraduk saya kita yang kita dah sebut tadi. Jadi ni masalah kita. Bila kita bercakap tentang masalah Melayu, cakap buat Melayu pula tak tahan. Sebab kita selalu duk cakap buat agama yang Melayu orang ni cakap. Jadi nak abang kata ni benda yang kita kena tahu. Maka permukaan bumi umat Islam kaya dan subur. Perut buminya pula kaya dengan bahan-bahan berharga yang masih belum diusahakan, malah belum diselidiki lagi. Ini hakikatnya ada. Tu di Kelantan. Padahal nak mendarat minyak di Kelantan lagi dekat, tak mau hantar pergi Songkla. Hantar pergi Siam dia. Padahal Kelantan sikit dekat kan? Sebab apa? Ideologi tak sama. Padahal kita satu negara apa? Benda-benda lagu tu pun kita dah nampak tak boleh nak pergi ke mana. Betul nak cerita benda yang lebih besar? Tak boleh pergi. Tu semua ayat tahu belakang, kenapa tak tahu, orang saya tak tahu. Benda yang kita tengah alami sekarang. Habis tu kaedah kapal ni bila nahoda gelok, tukar nahoda lain. Cina punya pepatah, ikan kalau kepala busuk, buang kepala. Lepas tu, pergi cari ikan lain. Alah, ikan yang sikap ada satu kepala dia. Mana ada 2-3 kepala, nak cari kepala menarik, cari ikan lain lah. Jadi nak habaq kata ni, benda-benda yang kita kena faham. Habis itu kita mengimpikan seorang pemimpin yang adil, yang amanah, yang memperjuangkan hak kita dan mengambil hak yang sepatutnya dia ambil. It's okay. Dia ambil hak dia, hak kita dia beri. Tak ada masalah. Kan? Ni hak dia ambil. Hak kita sepatutnya dapat pun dia cut lagi buat atas. Kan? Tu kita tak tahan. Sebab tu kita dapat 100, kita dapat 20 ringgit lah. Tu pun besar dah Ustaz. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Terus sekarang tengok ni. Benda yang kita kena reti. Ini benda yang kita kena reti. Dan tuan-tuan pun memang reti dengan apa yang kita tengah bahaskan sekarang ini. Maka kaedah penyelidikan moden perlu dilakukan untuk menambahkan pengeluaran di bidang perindustrian, pertanian dan meluaskan lagi tanah pertanian. Sebaliknya dia kata, pembatasan kelahiran lebih berbentuk melahirkan diri dari realiti. Silap, melarikan diri dari realiti. Dia kata pembatasan kelahiran yang dinyatakan oleh Barat sebelum ni yang kita baca tu merupakan perkara nak melarikan diri daripada realiti hakikatnya sebenar. Sebenarnya kita tak payah membataskan kelahiran. Sebab apa? Rezeki Allah Ta'ala bagi. Dulu kita tak menikah, rezeki teraduk ada tu ya. Lah kita menikah, boleh makan serupa tu juga. Anak seorang, makan serupa tu juga. Anak 2, 3, 4, makan lagi sedap. Nikah seorang lagi, batal nasihat. Lagi bagus lah sebenarnya. Kan? Tapi dah kita tak berani. Kata Ustaz suruh cakap menang, Ustaz pun seorang. Okey. Kita cakap menang sangat lah ni. Dah cari Ustaz yang dah nikah luar lah, baru sedap sikit dia nak cerita apa dia.
Tapi nak habaq kata inilah keyakinan yang kita kena dah. Tapi itu beri pentingnya akidah tersebut. Okay. Jadi ini antara solution yang dinyatakan oleh penulis kitab ini kepada kita, bagaimana untuk menyelesaikan masalah tadi berlandaskan kepada sumber yang telah Allah Taala anugerahkan kepada negara kita. Kedua, berhijrah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Kita sambung pada minggu yang akan datang. Nah, habis dah ni. Nah, masuk bab 12, menghapuskan gerakan-gerakan Islam seperti mana yang berlaku di Mesir. Dan bab yang terakhir, bab yang ke-13, membentuk puak-puak perosak yang bertopikkan Islam. Habis kitab ni, hampa semua dapat ijazah BA Honours of Usuluddin ataupun dia panggil Theology and Philosophy. Silibus pun ngaji ni. Okey, hampa semua pakai boleh print sendirilah kat atas. Okey. Kalau BA Usuluddin dan Falsafah Universiti Tasik Global. Okey. Sebab silibus dia sama je. Tapi Mesir pun ngaji benda yang sama. Faham? Sebab apa? Ini kaedah pengkajian dan pengajian kita. Baik, ada soalan nak tanya? Dia hujan ni, balik Selawat. Pok-pok pegang saudara ikut lah. Betul? Kalau hang betul nak memperjuangkan kebenaran, hang pergi tegur DYMM tu dulu. Duli yang maha mulia. Faham tak saya apa jawapan apa ni? Okey. Sahabat kita tanya ni, sekarang tu kalau selawat-selawat ni ada ustaz mana ada abang ada selawat al-hanaya hana-hana selawat ulah-ulah ni. Dia jadi macam ulah, dia jadi macam melampau-lampau memuja-muja. Puja Nabi tak boleh lah maksud dia. Tapi kalau puja dia tak apa. Hang kalau berani sangat, cakap pandai sangat, hang fikiri penggunaan duli yang maha mulia tu dulu aku nak tengok. Sebelum hendak curi ya hanana ka, hang curi dulu. Duli yang maha mulia ni layak tak manusia pakai. Kalau nak tunjuk hero sangatlah. Kan? Dah tak boleh nak puja Nabi. Padahal Nabi sebut mafhum hadis, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mengasihi aku lebih daripada dirinya, keluarganya dan seluruh apa yang ada. Itu lebih kurang mafhum hadis lagi. Nah, apa kata kita mencintai Nabi atas dasar apa? Nabi seorang insan yang Allah Ta'ala anugerahkan kelebihan tersebut yang tidak ada kepada insan lain. Jangan nak jelaskan Nabi bersama. Tak tanya atas saya. Okay. Kalau melampau pun tak ada masalah. Sebab yang hanya mampu memberi syafaat kepada kita di hari akhirat hanyalah insan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ini akidah Ahlussunnah lah, tapi dah hang akidah lain. Tapi tu hang jadi macam santi orang sampai. Sebab kalau hang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hang tak heran benda-benda ni. Okay. Dia masalah sekarang ni bila akidah tak serupa, dia akan keluar perbahasan dan perbincangan yang berbeza. Itu yang kita dah mengaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu. Habis tu kalau tuan-tuan ni betul-betul mengaku tuan-tuan Ahlussunnah wal Jamaah, tuan-tuan takkan heran dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh orang yang tak seakidah dengan kita dan sealiran dengan kita. Sebab apa? Sebab memang akidah dia begitu. Bagi dia bila puji Nabi lebih ni nampak macam memuja-muja. Tu yang hang sebut dunia maha mulia tak puja. Aku tak sebut sultan apa dia. Benda tu general. Mengaji lagi cerdik sikit. Sampai tak datang ampun tuanku dolat tuanku ampun tuanku dolat tuanku puja tak apa ni sekarang ni. Padahal dia pun nak mati macam kita ya. Dan tuan tak panggil ulah pun. Awak tak panggil sebut ulah itu. Mereka Nabi ni hang nak kiuri sangat konon-kononnya. Dah orang tak panggil hang berjanji dengan kami, sudahlah bro. Anak tension apa dekat Habib Syekh apa semua suara dia sedap. Biarlah dia menyanyi, biarlah dia bernasyid. Festival Malaysia, festival muzik. Ni Johor Bahru nak buat pula ni. Pool party. Kata pool party. Nampak kata party dalam kolam. Mandi buih bro. Tunggu bagi biar. Aku nak tengok anak lawan tak orang. Yang tu tak pandai kata ulang. Ini benda-benda yang tu berlaku dalam masyarakat kita. Saya ada pesan. Akhir zaman ni kita based on apa yang kita mengaji, apa yang kita pegang.
Kalau tuan-tuan pun nak pegang kata menyanyi, berselawat, berzanyi, marhaban, ni puja Nabi, tak boleh, ikut juga apa? Tak nak siapa nak kata apa? Sebab apa? Lakum a'malukum walana a'maluna la hujjata bainana wa bainakum. Tuhan sebut dalam ayat tu, hampa bagi apa yang hampa buat, kami bagi apa yang kami buat, la hujjata bainana wa bainakum. Tak ada hujah antara hang dengan aku. Nak hujah bila? Mati esok, akhirat esok. Tuhan Maha Adil mengetahui apa yang dilakukan oleh kita. Full stop. Faham? Padahal benda tu merupakan benda kebaikan. Okay? Semua orang pakai terus selawat ramai-ramai Putrajaya. Lepas tu lagi larak pijan. Tak apalah, tang selawat tu kita sokong. Okay? Tapi kalau menggunakan selawat sebagai batu loncatan untuk perkara sebaliknya, yang tu hang punya pasal. Tapi kaedah selawat tu sendiri, kita menyokong program-program selawat tersebut. Boleh faham? Sebab apa? Ia program untuk memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis dia, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi wasallam." Atau kama qala Rasulullah. Nabi kata, siapa berselawat ke atas aku sekali, Allah Taala berselawat ke atas dia 10 kali. Apa makna Allah Taala berselawat? Allah Taala menurunkan rahmat kepada orang yang berselawat ke atas Nabi 10 rahmat. Itu makna dia. Bukan Tuhan nak selawat kat kita. Hang siapa Tuhan nak selawat kan? Nah, apa kata kerahmatan yang diturunkan oleh Allah Taala dekat kita. Sebab itu Imam Syafi'i menyatakan 10 wasiat. Antara wasiat yang ke-9 kata Imam Syafi'i, wasiat dia apa? Hak kita dengan Nabi. Apa dia? Berselawat ke atas Nabi, mengikut segala titah perintah Nabi, menjunjung segala apa yang dinyatakan oleh Nabi. Tu yang kita dah baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyu ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Tadi yang baru dengar kan Tok Khatib tersebut kan. Tapi bekat lena selawat apa? Tok Khatib selawat. I'm sorry to say, bukan masjid ni, tempat lain. Lagi duk berasa pula. Dia kata, macam mana Ustaz tahu saya lena? Saya memang lena. Ustaz bukan bayang kami. Sebab susah hati pula. Hati. Tapi Tuhan tak mau hang buat cara. Ikut sudah. Dah hang rasa hang bagus kan? Hang rasa macam amalan hang tu layak untuk tidak mendapat syafaat daripada Nabi. Padahal Nabi ni bau dia pun kasturi, peluh dia pun kasturi. Hang peluh ada pun kasturi. Habis tu kena mengaji, okay? Tapi bila kita mengaji, dia kata kita mengaji ilmu yang hulak, yang melampau. Okey, la hujjata bainana wa bainakum. Hang buat cara hang, aku buat cara aku. Full stop. Boleh faham? Tuan-tuan boleh wudu juga. Okey, saya bukan nak pasal tuan-tuan. Tuan-tuan tak berselawat, aku suka tuan-tuan lah. Kubur kita masing-masing kan. Nak takut apa? Hang tak selawat pun mati duduk kubur asing, aku yang selawat itu mati duduk kubur asing. Orang tak kabur sekali. Kalau takdir kita lagu tu lah. Tapi kalau mati satu tempat sekali, orang nak timpan, hang buatlah. Sebab mati kau boleh request dia. Aku tak mau duduk tepi dia. Sebab dia tak selawat, aku selawat. Mana boleh request. Dah mati pun, nama pun mayat, bangkai lah, ikut orang lah. Okay. Tapi kaedah hidup kita pegang lagu tu lah. Hang tak mau ikut sekarang. Hang kata yang ni ulah, hang punya pasal. Kami tak kata ulah. Ini tanda kecintaan kami dekat Nabi. Jadi ini merupakan perbezaan berlandaskan kepada akidah. Tuan-tuan balik tengok balik kitab yang kita dah mengaji, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pegang balik apa akidah kita. Tu kalau mengaku Ahlussunnah wal Jamaah lah. Sebab dalam kitab tu ada Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Wahabiyah, Mujassamah. Ikutlah hang kaedah apa. Sebab kita dah mengaji dah. Jadi ini kaedah yang kita kena faham. Allah Subhanahu wa taala alam. La tu kalau ada bab tu. Baling. Tak bulan 5 bulan ni isu kan? Isu kan? Program apa nama tu? Abang lupa kan? Sarawak juga kan? Di Baling kan? Dua-dua habis. Baling ada 2 program. Satu Sarawak, satu lagi demonstrasi. Bukan demonstrasi pula. Di Baling 2 program jalan sekali. Okay? Ada rezeki kita sampai esok. Kalau tak hujan. Naik motor batal tak hujan. Hujan tak jadi. Adik-adik dah. Adik-adik dah.
Anda tak mesti dulu. Kalau berita confirm ambil kita turun. Oh tu ah. Tak apa. Siapa yang ada dah, kita turun je lah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis, kita soalan lain? Ya, Haji. Tak dengar lagi. Okay. Okay. Soalan dia sekarang? Soalan dia? Baik, wallah subhanahu wa ta'ala alam bihaqiqati. Haji kita tanya, dengan suasana yang berlaku dalam negara ku yang tercinta sekarang ini, MH370 masih lagi belum diketahui, hanya di-endedkan sahaja di Lautan Hindi. Tapi tak tahu lagi hakikatnya dia tak mana. Lepas tu timbul pula dalam diskusi baru ni, bagaimana bekas timbalan Perdana Menteri Malaysia Tun Musa Hitam menyatakan kes yang berlaku di Mamali hakikatnya Tun Dr. Mahathir bukan ada di Beijing tapi ada di KL. Semua berkata belakang kan? Kamu tak tahu. Nampak sangat tahu kalau tak tahu. So Haji tanya, adakah benda ni merupakan satu malapetaka disebabkan oleh doa-doa orang-orang yang dizalimi? Contoh anak-anak Mamali, contoh dengan kebejatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. ISA contohnya. Adakah ini merupakan doa-doa daripada mereka yang menyebabkan ujian-ujian tersebut menimpa kepada kita sekarang ini? Itu soalannya. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Tuhan saja yang tahu. Tapi hakikatnya kita nak kena kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah apabila kita melakukan kejahatan, lama-kelamaan benda itu akan dibongkarkan. Siapa yang bongkarkan? Allah Ta'ala akan membongkarkan perkara tersebut melalui kita sendiri. Itu yang Melayu sebut apa? Bangkai gajah. Jangan pepatah tu. Alah, pepatah tu bangkai gajah tak ada nasi lindung tu, aku lupa lah pula. Jangan. Yang tu kuman depan mata gajah terbang laut. Yang tu lain. Ni hanya kata kesalahan yang kita nak tutup ni. Akhirnya orang akan tahu juga Macam mana ada istilah dia, lupa nak pakai gajah tadi nak tutup lah. Lupa ingat. Ni kena tanya karam semua dia tahu ni. So nak abang kata apabila kezaliman itu memuncak, maka kebenaran itu pasti akan muncul. Ini sunnatullah. Alright. Dengan apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya nak menunjukkan kepada kita rakyat Malaysia yang mana kita semua hakikat dia kena kembali kepada Allah Ta'ala. Kita kena bersama dengan golongan-golongan yang nak menegakkan kebenaran dan keadilan, nak menegakkan agama Allah Ta'ala. Nampak? Sebab apa? Sebab kepincangan, kezaliman sudah terlalu banyak berlaku di dalam negara yang tercinta ini tanpa kita sedari. Ditopak pula oleh doa-doa orang yang dizalimi tadi. Nampak? Sebab orang yang kena zalim ni, doa dia dengan Allah Ta'ala tak ada hijab, direct sampai dekat Tuhan.
walaupun dia tu bukan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bila kita zalimi dia berdoa, Tuhan dengar juga doa dia. Maka apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita merupakan satu reminder, peringatan supaya apa? Kita kembali kepada Allah. Itu je. Okay. Nah, abang kata kita ni tak ada option, no option, tak ada pilihan. Kita kena kembali kepada Allah Ta'ala, menjunjung segala titah perintahnya. Itu sahaja. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Ni duk celah Yahana pergi buat FMFA. Takkan merepek. Betul tak betul? Yahana dekat Putrajaya tu bagus dah dia. Celah-celah tu Bukit Jalil buat pula dah festival muzik, festival Asia. La ilaha illallah. Han campur aduk habis kebaikan dengan kejahatan. Okay. Ni nak buat pula pool party, tak tahu jadi ke tak. Ni macam-macam. Kita sebab bukan kaki MyPad, habis tu kita tak buat tahu sangat. Tu pun kita tahu sebab apa? Melalui media masa dan media cetak lah ni kita baca. Okay. Hari duk kata habis ustaz pemain FFA tahu, pool party tahu. Mau tahu lah ustaz zaman bila. Jadi zaman multimedia super koridor, walaupun hang tak pi, hang boleh tahu maklumat tu sampai kat hang. Orang upload, orang hantar mesej ni sampai ni ustaz apa cerita. Yang mereka pun tanya kita, nak tanya ada jawab apanya, bukan aku yang mengajar. Jadi nak abang kata, apa yang Tuhan buat kat kita ni, untuk kita kembali kepada dia. Sebab akhir zaman saya dah sebut dah kan, hanya akan 2 kumpulan je. Golongan yang menentang Allah Ta'ala dengan golongan yang menurut perintah Allah Ta'ala. Ataupun dalam bahasa yang lebih mudah kita faham dalam Al-Quran, Tuhan sebut Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Kumpulan ataupun parti Allah dengan parti setan. 2 hizib ni saja yang akan ada di muka bumi Allah Ta'ala ni. Akhir zaman 2 benda ni saja yang akan ada. Sama ada hang duduk dalam golongan Hizbullah ataupun Hizbul Syaitan. Tapi Tuhan sebut inna hizballahi humul ghalibun, sesungguhnya parti Allah akan mendapat kemenangan. Inna hizbal syaitan humul khasirun, parti setan ni merupakan parti yang akan rugi. Satu yang duk kena beramai banyak surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Sebab apa? Supaya Tuhan buka hijab kita ni boleh beza yang ni baik yang ni jahat. Ni sampai tak hati nak beza yang mana baik yang mana jahat ni. Sasa Yahanana baik belakang. Kita faham tak aku sebut tu? Okay. Tang Yahanana tu baik, tapi tang hak lain merapet. Ni benda yang tuan-tuan kena reti. Sebab kaedah betul ni, hak betul tetap betul, yang salah tetap salah. Tak kira siapa buat betul, tak kira siapa buat salah. Kita minta supaya Allah Ta'ala buka taufik dan hidayah kepada kita, boleh membeza kebaikan dan kesalahan tersebut. Ni duk nampak nak kecil 50 tu bagus sangat dah. Contoh. Hak lain semua tak nampak kita salah dah. Sebab apa? Kita dapat duit. Tak apalah tang kita dapat duit. Tak kata betul, kata tak betul. Payah apa? Sampai tak ada nak kata apa takut bunyi pun. Tak mengenang budi lah kita. Ampun boy. Sabar Zat. Takkan mengenang budi tergadai body. Kan? Tak ada tergadai lah ni. Dan itu dia pantak kata minyak nak naik, tak naik kan? RM2 Pak Bang tak naik kan? April Fool lepas tu. Tak tahan pokok ni pun. Sambut April Fool main-main dengan minyak lah dah. Jangan main dengan api, takut membakar diri. Okay. Tapi nak abang kata kedudukan kita sekarang seperti mana yang ada. So, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Habis tak? Sambung minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.